Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala pada malam ini dapat kita meneruskan pengajian kita, pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu taala, dan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Rejab. Itu pada hari ini kita dah masuk pada 30 Rejab. Dan insyaAllah malam esok kita akan masuk dalam 1 Sya'ban. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada Ashabul Fadilah, para asatizah, tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti kuliah atas talian kita ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas penglibatan bersama-sama daripada awal hingga akhirnya insyaAllah kuliah pada malam ini. Dan tidak lupa juga kepada barisan urustia daripada bahagian falak dan juga sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang telah menyediakan platform ini untuk kita sama-sama dapat berbincang, berdiskusi berkaitan dengan ilmu falak, dan khusus merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak ini. Dan juga Ashabul Fadilah, para asatizah, sahabat-sahabat yang mengikuti program kita pada malam ini, insyaAllah moga-moga bermanfaat. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, seperti yang kita telah maklumkan bahawa insyaAllah tuan-tuan, pada malam ini pengajian kita lanjutkan berkaitan dengan merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak, pengenalan ilmu falak. Dan alhamdulillah pada malam ini pada siri yang ke-6, dan alhamdulillah pada malam ini insyaAllah tuan-tuan kita akan sambung semulalah perbincangan kita dalam perbahasan berkaitan dengan hubung kait ilmu falak dengan tamadun-tamadun dunia. Dan walau bagaimanapun tuan-tuan, sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah moga-moga ada keberkatannya, tuan-tuan, sempena dengan bulan Rejab yang dirahmati, yang berkati oleh Allah Subhanahu taala ini, yang mana peristiwa besar yang berlaku seperti mana yang kita semua tahu, dan seperti mana yang biasa kita rujuk dalam perbahasan ataupun tarikh yang biasa kita gunakan dalam menilai tarikh Hijri, iaitu pada 27 Rejab biasanya kita akan menyambut peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan antara dalil yang menjadi asas kepada peristiwa Isra' secara khususnya adalah berdasarkan kepada surah Al-Isra'. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. InsyaAllah tuan-tuan dan puan rahimakumullah sekalian, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini satu peristiwa yang sangat besar, yang kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, satu peristiwa yang tidak pernah berlaku pada seorang pun Nabi dan juga Rasul, kecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan satu kemuliaan, iaitu boleh diangkat Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan daripada Masjidil Haram yang terletak di Mekah dan kemudian telah pergi ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestin, dan kemudian daripada Masjidil Aqsa Allah Taala telah mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke langit yang ke-7, bahkan lepas daripada langit ke-7 itu sampai ke Sidratul Muntaha. Dan bagaimana perjalanan Mi'raj itu adalah satu perjalanan yang sangat menakjubkan,
dan kemudian baginda Nabi SAW turun balik ke bumi dan menceritakan peristiwa itu kepada manusia dan sampailah kepada kita umatnya pada hari ini. Satu peristiwa yang tidak pernah berlaku pada mana-mana Nabi dan juga mana-mana Rasul. Baginda Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh, diperlihatkan dengan perjalanan yang sangat hebat daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga hinggalah langit yang ketujuh, dan kemudian menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang Allah Taala sahaja yang lebih mengetahuinya. Dan disitulah baginda Nabi SAW menerima wahyu ataupun menerima ibadah salat untuk disyariatkan kepada kita umatnya, insya-Allah. Dan di dalam perbahasan Mi'raj ini juga tuan-tuan menjadi inspirasi kepada kita sebagai umat baginda Muhammad SAW. Itu dalam perjalanan ke langit itu menjadi satu inspirasi kepada kita bahawa dalam penerokaan apa yang kita sebut sebagai sains angkasa, dalam kita melihat bahawa langit ini sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana terlalu banyak lagi rahsia-rahsia yang kita pun tak tahu, dan apa yang Allah Taala beritahu dalam Quran, dalam hadis, setakat yang mana kita boleh faham, setakat mana yang kita boleh gali, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya masih terlalu banyak rahsia-rahsia yang Allah Taala telah hamparkan pada langit itu. Dan moga-moga tuan-tuan insya-Allah dalam pengajian kita dalam perbahasan ilmu falak ini, moga-moga Allah Taala akan memberikan kepada kita membuka hikmah-hikmah dan juga pelajaran-pelajaran yang insya-Allah tuan-tuan moga-moga dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepada kita, dan akhirnya akan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, itu sebagai satu mukadimah kita pada malam ini, dan insya-Allah tuan-tuan kita lanjutkan perbahasan kita dalam ataupun hubung kait ilmu falak dengan tamadun-tamadun dunia. Dalam kuliah lepas tuan-tuan insya-Allah kita dah bahaskan berkaitan dengan tamadun Mesir Purba dan juga masyarakat Arab, tamadun Mesir Purba dan masyarakat Arab. Cuma tuan-tuan dalam masyarakat Arab itu saya sikitlah iaitu bagaimana, saya ulang sedikit tuan-tuan dalam kuliah lepas. Tuan-tuan boleh rujuk pada halaman muka surat 19, muka surat 19 tuan-tuan di mana dalam masyarakat Arab mereka menguasai suatu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu Al-Anwa, yang mana ilmu Al-Anwa ni merujuk kepada petunjuk-petunjuk ataupun pergerakan bintang, pergerakan planet, pergerakan matahari dan juga bulan, dan daripada pergerakan terbit dan juga terbenam objek-objek samawi ini, maka ketika itu orang Arab dapat menentukan apa yang disebut sebagai jalan-jalan, dapat mencari ataupun menentukan musim-musim dan sebagainya. Dan antara perkara yang ingin saya kongsikan pada malam ini, antaranya tuan-tuan seperti mana yang disebutkan dalam kitab yang saya selalu rujuk, itu Dr. Yahya Syami dalam kitab berkaitan dengan sejarah ilmu falak. Antara yang menjadi rujukan pada orang Arab dalam menentukan musim-musim, contohnya disebut sebagai buruj syaratan. Buruj syaratan. Syaratan ini tuan-tuan ejaan dia shin ra ta alif nun. Nanti insya-Allah kita ada sedikit perbincangan dalam halaman yang akan datang ni. Itu syaratan. Syaratan ini adalah manzilah yang dilalui oleh bulan, dan manzilah ini berada dalam buruj Hamal, buruj Aries, buruj Aries. Dalam satu kaedah yang digunakan oleh orang Arab menyebutkan bahawa iza tala'a syaratan istawa zaman. Bila terbitnya syaratan, maka ketika itu disebut sebagai istawa zaman, iaitu masa siang dan juga malam itu jadi sama panjang. Maknanya tuan-tuan di sini kita dapat fahamlah bahawa ketika itu datangnya musim bunga, dan ketika mana musim bunga siang dan juga malam sama panjang. Jadi orang Arab menyatakan bahawa iza tala'a syaratan istawa zaman, bila terbitnya syaratan maka ketika itu masa pun jadi sama, iaitu siang dan malam jadi sama panjang. Dan syaratan ini seperti mana saya sebutkan bahawa ia berada dalam buruj Hamal. Dalam buruj Hamal ni tuan-tuan, seperti mana yang kita selalu belajar dalam perbahasan ilmu falak,
Maknanya ketika mana matahari berada pada buruj Hamal, maka dia ada disebut sebagai first of Aries kan, iaitu berlaku pada pertengahan bulan Mac 22, dia kena kira balik lah, tapi dalam lingkungan 21, 22, 23 bulan Mac, dan ketika itulah permulaan musim bunga dan perakhiran musim sejuk. Baik tuan-tuan, itu sedikit tambahan kepada apa yang kita bincangkan dalam masyarakat Arab itu. Dan kemudian tuan-tuan, pada malam ini kita nak lihat pula dalam masyarakat Yunani. Dalam masyarakat Yunani, Al-Fadil Dr. Yahya Syami tuan-tuan, dalam kitab yang saya tunjukkan dalam kuliah lepas itu, menyatakan bahawa tamadun Yunani ni adalah salah satu tamadun yang banyak meletakkan asas-asas dalam ilmu falak ini berbanding dengan tamadun yang kita bincangkan sebelum ni, seperti mana Mesir Purba, masyarakat Arab tu sendirilah. Maknanya meletakkan asas ni, maknanya kalau kita bincang dari sudut ilmu falak ni, kebanyakan banyak kita dapat lihat teori-teori yang dikembangkan ataupun diletakkan asasnya pada zaman tamadun Yunani ini, tamadun Yunani. Baik. Dan dalam penulisan-penulisan menyebutkan bahawa tamadun Yunani ini berpusat di Iskandariah, ataupun dikata hari kalau kita pergi Mesir tu dia nama Elek lah, Alexander, di Elek ataupun di Iskandariah yang terletak di Mesir. Dan zaman kegemilangannya itu adalah pada zaman disebut sebagai zaman Hellenes, iaitu pada sekitar 3 sebelum Masihi hingga 5 sebelum Masihi. Itu sekitar 3 sebelum Masihi hingga 5 sebelum Masihi. Dan ini adalah zaman ataupun tamadun, zaman keemasan tamadun Yunani ketika itu, sehingga dapat melahirkan ramai ilmu-ilmuan, dan termasuklah ahli falak yang kenal dengan teori-teori yang hari ini bila kita bincang satu-satu bab ilmu dan termasuk ilmu falak, maka kita akan melalui zaman Yunani ini. Dan sebab itulah tuan-tuan, dalam penulisan kita, dalam penulisan dalam tamadun Yunani ini pun sebenarnya umat Islam ada mengambil ilmu daripada tamadun Yunani ini. Baik, antara contoh ilmuwan ataupun ahli falak yang terkenal di dalam tamadun Yunani yang hari ini kita pun saya rasa sebahagian besar daripada kita pernah mendengar nama beliau, iaitu Pythagoras. Pythagoras yang hidup dalam sekitar 580 hingga 500 sebelum Masihi. Dan antara fakta ataupun ungkapan yang menjadi pegangan ataupun yang menjadi rujukan ialah bahawa beliau menyatakan bahawa bumi ini adalah bulat. Bumi ini adalah bulat. Dan tuan-tuan, dalam satu tulisan yang saya baca daripada Profesor Ahmad Syarif Makhzin, seorang tokoh ilmuwan kita di Malaysia ini, menyatakan bahawa bagaimana Pythagoras menyatakan bahawa bumi ini sebenarnya kalau nanti kita akan bincang tentang geosentrik, tapi dalam teori Pythagoras menyatakan bahawa alam ini termasuk bumi, bintang dan juga planet-planet lain mengelilingi pusat alam. Mengelilingi pusat alam, yang mana pusat alam ini dinamakan sebagai heart. Ejaan dia macam tuan-tuan eja heart, hati, H-E-A-R-T, cuma tambah kat ujung H, heart. Dan daripada perkataan heart inilah hurt, saya mungkin salah sebut tuan, hurt, hurt lebih kurang lah tuan. Daripada perkataan heart inilah tuan, akhirnya datang perkataan earth. Dibuang perkataan H itu, jadi tinggal E-A-R-T-H dalam bahasa Inggeris. Baik. Dan ketika itu bentuk bulat ini dianggap sebagai satu bentuk, semua jasad-jasad samawi ni dikatakan mestilah berbentuk sfera. Berbentuk sfera maknanya mesti berbentuk bulat. Mesti berbentuk bulat. Kerana ketika itu mereka beranggapan bahawa bulat ini adalah satu bentuk yang sempurna. Maka ketika itu bumi ini yang dianggap sebagai sangat istimewa, tentulah dia juga berbentuk bulat, kerana bulat itu adalah satu bentuk yang sangat sempurna. Baik. Jadi ini antara yang disebutkan berkaitan dengan antara teori-teori lah berkaitan dengan infalak yang disebutkan oleh Pythagoras. Baik. Cuma tuan-tuan, sedikit tambahanlah kepada apa yang kita nak bincang pada malam ini, bukan saja berkaitan dengan infalak ni tuan-tuan, tetapi apa yang selalu juga saya kongsikan bersama-sama dengan ahli jemaah di masjid di surau. Macam saya sebutkan sebelum ni bahawa antara
kita nak sampai ke bahawa ilmu falak ni adalah satu ilmu yang bukan asing dalam Islam, dan dia ada taliannya dengan Nabi dan juga dengan Rasul. Bila kita sebut Nabi dan juga Rasul, maka di situ juga ada pertalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ia adalah satu ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Harudin Harun, buku ini diterbitkan oleh Universiti Melaya tahun 1962. Satu tajuk daripada sains Yunani kepada sains Islam. Satu buku yang sangat menarik. Kerana apa saya kata menarik? Kerana beliau telah beliau telah menyalin ataupun kod apa yang telah disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Umam. Tabaqat Al-Umam, satu kitab yang cukup popular dalam perbahasan ensiklopedia berkaitan dengan ilmuwan Islam, menyatakan bahawa dalam zaman Yunani ketika ini, tuan-tuan, ada seorang yang disebut sebagai Empedokles. Empedokles iaitu salah seorang dari ahli falsafah Yunani prasokratik, hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Dan beliau mempelajari sains daripada Luqmanul Hakim di Syria. Ini tuan-tuan ada dalam buku yang ditulis oleh Dr. Harudin Harun, dan penyertaan ini disalin daripada kitab Tabaqat Al-Umam. Dan mengenai Pythagoras yang kita sebutkan tadi, disebutkan oleh Said Al-Andalusi. Said Al-Andalusi menyatakan bahawa Pythagoras hidup selepas Empedokles, para sahabat Nabi Sulaiman. Ini menarik, tuan-tuan, kan? Maknanya kalau kita lihat di sini bahawa pertalian antara tamadun Yunani itu dengan para nabi dan juga para rasul itu ada taliannya, ada pertaliannya. Baik. Dan tuan-tuan, disebut lagi tentang peribadi ahli-ahli falsafah Yunani ketika itu. Menurut Said Al-Andalusi, Sokrates adalah salah seorang daripada anak murid Pythagoras, yang mana beliau ini katanya dari sudut cara hidupnya, beliau biasanya mengelakkan diri daripada keseronokan duniawi dan terus terang menentang kebanyakan amalan orang awam Yunani, khususnya dalam soal penyembahan berhala. Beliau menentang kezaliman pemimpin Yunani dengan menggunakan hujah yang bernas dan logik, dan akhirnya mereka menghasut masyarakat umum agar menjatuhkan hukuman bunuh ke atas beliau itu, Sokrates. Ini sebagai satu selingan, tuan-tuan lah, daripada apa yang kita boleh kongsikan bersama, tuan-tuan. Cuma dalam buku ni pun antara benda yang menarik yang insyaAllah nanti saya kongsikan kemudian lah, tentang mimpi Khalifah Al-Ma'mum yang disebut oleh Ibn An-Nadim dalam kitabnya Al-Fihris. Ini mimpi Khalifah Al-Ma'mun bertemu dengan seorang ahli falsafah Yunani. Tuan-tuan, ini insyaAllah kalau saya ingat, tuan-tuan, cerita ini akan saya kongsikan dalam kuliah yang akan datang berkaitan dengan bagaimana dalam tamadun Islam menguasai ilmu falak satu ketika dulu. Baik, tuan-tuan, okey, kita reserve itu insyaAllah. Baik. Kemudian, tuan-tuan, kalau kita lihat antara mereka yang juga berpengaruh dalam tamadun Islam ataupun dalam dunia falak ini, mereka daripada orang tamadun Yunani ini adalah Ptolemy. Yang mana ataupun Ptolemy ini disebut dalam bahasa Arab sebagai Batlumus. Yang mana beliau telah menulis sebuah buku ataupun sebuah kitab ilmu falak yang antara buku yang sangat memberi pengaruh yang sangat besar, tuan-tuan, dalam pengajian ataupun dalam perkembangan ilmu falak dalam tamadun Islam, iaitu kalau saya boleh baca dia punya tajuknya, tuan-tuan, The Mathematical Synthesis. Ataupun yang telah diterjemah dalam bahasa Arab sebagai Al-Majis. Al-Majis yang bermaksud yang teragung. Yang teragung. Baik.
tuan-tuan, buku yang ditulis oleh Bathlumyus ini ataupun Ptolemy ini, tuan-tuan, saya rujuk, ada dua pandangan lah di sini yang menterjemah buku ini. Ada yang mengatakan bahawa yang menterjemah buku ini adalah Thabit Ibn Qurra, dan ada yang mengatakan bahawa yang menterjemah bukunya adalah Yusuf Al-Hajjah. Jadi ini dua pandangan lah. Ala kulli hal, tuan-tuan, memang buku ini antara buku yang menjadi pegangan ataupun menjadi rujukan dalam tamadun Islam satu ketika dulu, dan buku ini sangat mempengaruhi pengetahuan ataupun asas-asas ilmu falak yang berkembang dalam Islam. Dan antara yang paling kita dapat lihat ialah bagaimana teori Bathlumyus ataupun Ptolemy ini dengan teori geosentriknya, seperti mana tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran di slide ni, di mana tuan-tuan geosentrik ini meletakkan bahawa bumi ini sebagai pusat alam, dan di mana langit-langit itu. Begitu juga dengan pembahagian 12 nama-nama zodiak. Zodiak ada 12, Aries dan sebagainya, atau buruj, yang menjadi laluan matahari mengelilingi bumi dalam teori geosentrik juga telah diterima dalam tamadun Islam. Namun istilahnya disesuaikan dalam bahasa Arab. Contohnya Aries dinamakan sebagai Hamal, Scorpio disebutkan sebagai Aqrab dan sebagainya lah. Baik. Dan ini antara contoh-contoh lah bagaimana pengaruh tamadun Yunani sehingga dapat memberikan satu pengaruh yang kita kata sangat besar dalam tamadun Islam, dalam perkembangan ilmu falak dalam Islam. Bahkan dalam buku yang juga saya rujuk daripada Profesor Ahmad Syahril, menyatakan bahawa nama-nama planet yang kita kenal dalam bahasa Inggeris pada hari ini, tuan-tuan, Mercury, Venus, Mars dan sebagainya pun sebenarnya diambil daripada tamadun Yunani. Dan mereka merujuk kepada nama-nama ataupun dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan mereka. Contohnya Venus itu merujuk kepada Tuhan Ratu Kecantikan, kerana Venus itu seringkali dirujuk ketika mana matahari, sebelum matahari terbit, maka akan kelihatan Venus di sebelah ufuk timur dan dia kelihatan sangat cantik. Maka dinamakan planet itu dengan Ratu Kecantikan. Planet Marikh pula dinamakan sempena dengan nama Tuhan Perang dalam tamadun Yunani, kerana mereka beranggapan bahawa planet Marikh ini dengan warnanya yang merah seringkali menunjukkan bahawa planet Marikh ini planet yang orang kata apa, yang membawa kepada satu perkara yang buruk. Ala kulli hal, tuan-tuan, ini antara pandangan-pandangan. Walau bagaimanapun saya pun pernah dengar Al-Fadil Ustaz Tuan Guru kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Hanafiah, pernah menyatakan bahawa nama-nama planet yang ada khususnya dalam bahasa Arab itu sebenarnya dinamakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Ini sebahagian daripada ilmu yang saya kongsikan, moga-moga insya-Allah manfaat. Baik, tuan-tuan, habis perbincangan kita dalam tamadun Yunani. Ala kulli hal, nak sebutkan bahawa bagaimana tamadun Yunani memberikan suatu impak yang sangat besar dalam tamadun Islam, khususnya, tuan-tuan, dalam terjemahan buku The Mathematical Synthesis ataupun Al-Majis itu, dalam buku Al-Majis. Baik, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan, kita pergi pula ke dalam tamadun Melayu. Saya kira ini yang sangat menarik lah untuk kita sama-sama lihat dalam tamadun ataupun dalam masyarakat Melayu. Dalam buku sejarah Melayu, dalam buku sejarah Melayu, dikatakan bahawa orang-orang di Kepulauan Melayu ini pernah pergi ke Yunani, pernah bertemu dengan orang-orang Yunan, dan di situ mereka bertemu dengan apa yang kita sebut sebagai Alexander the Great ataupun Iskandar. Dan di situ, tuan-tuan, dia menyatakan mungkin di situ juga antara ilmu-ilmu yang diambil balik ke dalam tamadun Melayu itu antaranya adalah ilmu falak. Ini antara salah satulah, tuan-tuan, dalam catatan menyatakan bahawa orang Melayu pernah pergi ke tamadun, pernah sampai ke Iskandariah ini,
dan kemudian bertemu dengan Iskandar Zulkarnain, dan daripada tamadun Yunani inilah kemudian orang Melayu ketika itu bukan sahaja balik dengan tangan kosong, tapi balik membawa ilmu-ilmu, dan antara ilmunya adalah ilmu-ilmu falak. Jadi ini salah satu daripada catatan yang tuan saya kongsikan bersama. Baik. Dalam masyarakat Melayu, ada kami kongsikan dalam buku ini, tuan-tuan. Orang Melayu satu ketika dulu terkenal sebagai pelayar yang sangat hebat. Ini, tuan-tuan, statement ini sebenarnya bukanlah satu statement yang pelik kerana dalam buku yang, kalau tuan-tuan boleh baca juga, buku Miftahul Melayu. Miftahul Melayu satu buku yang sangat bagus untuk kita baca, iaitu bagaimana antara kod yang dinyatakan dalam buku tersebut tentang bagaimana penulis-penulis sejarah menyatakan bahawa orang Melayu adalah orang yang pertama berlayar di lautan yang luas ini, antaranya sampai ke lautan Pasifik. Kerana dan mereka ini mampu berlayar tanpa menggunakan kompas, kerana ketika itu kompas belum dicipta. Dan bagaimana mereka menentukan arah ketika itu? Kerana orang Melayu ketika itu dikatakan mereka ini sangat cekap dalam melihat, menjadikan bintang-bintang sebagai panduan arah. Bintang-bintang ni sebagai panduan arah. Dan mereka ini juga bijak untuk membaca ombak-ombak tu. Jadi lihat ombak pun dah tahu dah ke mana arahnya. Lihat gelombang lautan itu pun mereka dah tahu dah gelombang ini tandanya apa. Sampai satu tahap dengan melihat kepada bentuk awan itu, dan juga sehingga melihat kepada pergerakan haiwan-haiwan seperti burung dan juga ikan pun, maka ketika itu dikatakan orang Melayu ini sudah boleh menentukan daratan itu berapa jauh dan di mana arah yang perlu dituju dengan selamat. Jadi ini antaralah tentang catatan-catatan yang disebut bagaimana masyarakat Melayu satu ketika dulu adalah masyarakat pelaut ataupun pelayar yang sangat hebat. Dan antara buktinya adalah, tuan-tuan, dinyatakan antaranya seperti mana yang ada dalam slide itu juga. Tuan-tuan, saya besarkan sikit supaya tuan-tuan boleh nampak. Okey. Iaitu dalam masyarakat Melayu ketika itu, antaranya adalah disebut sebagai Panglima Awang, yang merupakan anak peribumi Melaka yang telah berjaya mengelilingi dunia pada abad ke-16 Masihi. Dan ini, tuan-tuan, ada seperti mana saya paparkan di slide ini, asal antara penulis yang ketika itu mengangkat, memberikan nama Panglima Awang ini adalah novel yang telah diterbitkan dah lama, tuan-tuan, oleh penulis yang namanya Harun Aminur Rashid, yang mana buku ini, tuan-tuan, antara buku yang wajib dibacalah satu ketika dulu di sekolah-sekolah untuk mereka yang nak ambil peperiksaan. Tapi dalam antara novel ataupun buku yang mengangkat nama Panglima Awang ini adalah buku novel ini yang dikarang oleh Harun Aminur Rashid. Yang mana dalam buku ini mungkin dianggap sebagai orang kata apa, cerita dongeng, ataupun mungkin dianggap sebagai satu cerita yang tak ada asas. Tetapi sebenarnya bila dilihat kepada sejarah bahawa ada seorang anak Melayu yang dikatakan telah ditawan dan menjadi hamba kepada ketika itu Magellan. Yang kita sering merujuk Magellan itu sebagai orang yang pertama mengelilingi dunia. Cuma ketika itu Panglima Awang ini telah diangkat dan diambil sebagai orang suruhan Magellan, dan ketika itu disebutkan bahawa bagaimana Panglima Awang ini yang akhirnya menjadi orang kepercayaan kepada Magellan ini untuk menjadi petunjuk bagi mencari arah
ketika mana mereka berlayar, dan ketika itulah tuan-tuan bagaimana Panglima Awang inilah yang akhirnya membawa misi untuk mengelilingi dunia itu menjadi satu kenyataan. Dan dalam beberapa kajian dibuat tuan-tuan, bila dirujuk kepada karakter yang disebut sebagai Panglima Awang dalam panggilan Melayu kita ini, mereka merujuk kepada Panglima Awang ini sebagai karakter yang ada pada orang-orang laut, yang merujuk kepada orang masyarakat Melayu ketika itu yang hidupnya ini memang kebanyakannya duduk di laut. Maka mereka ini memang mahir dalam membaca ataupun dalam berlayar, sehingga mereka ini boleh membaca arus, bijak membaca perubahan ataupun tiupan angin, dan dengan itu juga mereka ini bijak juga membaca tentang cuaca dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa keilmuan berkaitan dengan ilmu kelautan ini juga satu ketika dulu tuan-tuan juga termasuk dalam apa yang kita sebut sebagai ilmu falak. Ilmu falak maknanya ilmu yang membaca tentang tiupan angin, dan kemudian membincangkan tentang air pasang surut, ilmu yang membaca tentang pergerakan arus di lautan dan sebagainya. Maka ini membuktikan bahawa satu ketika dulu bahawa masyarakat Melayu secara asasnya telah pun mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan hal seperti ini. Dan seperti mana yang saya kongsikan juga, ini tuan-tuan ya, dalam slide ini yang ada petikan-petikan akhbar dan sebagainya, itulah first man to sail around the world was a Malay. Ini apa yang ada diterbitkan dalam akhbar, dan bagaimana yang disebut sebagai Panglima Awang ini dalam bahasa Portugis tidak sebut Panglima Awang lah, disebut Enrique di Malaysia. Lebih kurang begitulah tuan-tuan namanya, dengan sejarah yang tuan-tuan boleh rujuk baliklah dalam penceritaan bagaimana dia mendapat nama tersebut dan sebagainya. Dan adalah orang mengatakan bahawa dalam cerita yang kata-kata Jack Sparrow itu merujuk kepada Panglima Awang. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan ya. Baik, tetapi ala kulli hal tuan-tuan, nak sebutkan di sini bahawa bagaimana dalam pelayaran itu sudah tentulah seseorang itu mestilah mahir dalam menggunakan peralatan-peralatan seperti kalau kita sebutkan bagaimana nak menentukan arah, menentukan mata angin. Kalau sekiranya ada peralatan-peralatan yang nak digunakan, maka ada robot mujayab, ada astrolab, dan perkara-perkara inilah yang mengukuhkan untuk menyatakan bahawa satu ketika dulu ataupun ilmu falak ini satu benda yang bukan asing dalam masyarakat Melayu. Dah ada, cuma mungkin kerana kita ataupun catatan yang satu ketika dulu mungkin ada, tetapi wallahu ta'ala alam, tuan-tuan, mungkin kita tak merujuk ataupun kita tak dapat rujukan tersebut, menyebabkan kadang-kadang kita pun tak tahu bahawa satu ketika dulu masyarakat Melayu kita ini sudah pun menguasai ilmu falak satu ketika dulu. Dan tuan-tuan, saya pernah ditunjukkan oleh sahabat saya, Cik Nur Azam, ada saya nyatakan dalam buku ini, iaitu Pandu Arah Falak Bugis. Itu satu manuskrip Pandu Arah Falak Bugis. Cuma saya tak dapat nak tunjukkan dalam slide ini, saya cari balik tak jumpa tuan-tuan. Dan dia dikatakan disusun dalam abad ke-17 Masihi, yang mana dalam Pandu Arah Falak ini tuan-tuan, yang digunakan oleh orang-orang Bugis untuk pelayaran, untuk pelayaran. Jadi ini antara salah satu lagi lah tuan-tuan, antara bukti bahawa satu ketika dulu orang Melayu ini sudah menguasai ilmu falak. Dan sebahagian daripada bila kita bincang tentang perkembangan ilmu falak dalam masyarakat Melayu juga tuan-tuan, maka antaranya seperti mana tuan-tuan lihat dalam slide ini, ada buku Batu Bersurat Terengganu, Batu Bersurat Terengganu. Tidak dapat dinafikan lah tuan-tuan, mungkin di Batu Bersurat Terengganu ni kalau nak katakan hubung kaitnya dengan perkembangan ilmu falak dalam masyarakat Melayu ni secara signifikannya wallahu ta'ala alam lah tuan-tuan. Tapi nak katakan bahawa
bila ada ungkapan ataupun ada catatan dalam batu bersurat ini, nak menyatakan bahawa, dan ditulis pula dalam bahasa Melayu lama, maka sudah pastilah tuan-tuan yang menulisnya, yang mengarangnya ataupun dalam masyarakat ketika itu sudah ada pengetahuan berkaitan dengan ilmu falak ini. Baik, antaranya tuan-tuan yang saya boleh kongsikan lah, seperti ada dalam buku kita ni, halaman 21. Saya lupa pula tuan-tuan nak tulis buku. Baik, halaman 21 ni, dalam catatan di batu bersurat di Terengganu itu disebut bahawa saya tertinggal, sepatutnya saya ambil daripada Jumaat di bulan Rejab. Ini saya ambil tu di tahun Saratan. Sepatutnya saya ambil daripada Jumaat di bulan Rejab di tahun Saratan, di sasana kala baginda Rasulullah telah lalu 702. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, statement ini, kenyataan ini sangat bernilai kerana dia menyatakan dari sudut takwim. Takwim yang takwim ni salah satu daripada benda yang kita bahaskan dalam dunia falak lah. Dan bila kita sebutkan tentang beberapa term yang sangat menarik untuk kita lihat di sini, maka dalam batu bersurat ini dah menunjukkan kepada kita bahawa suatu perkembangan yang telah pun ada dalam masyarakat Melayu ketika itu tentang pengetahuan berkaitan dengan penyusunan takwim. Maka kata dalam batu bersurat ini disebut sebagai syaratan. Ini yang saya kongsikan tadi, bahawa dalam ini disebut sebagai syaratan ini, ada dua penulisan seperti mana yang saya quote di dalam buku ini, yang mana syaratan ini diterjemah sebagai saratan, yang mana saratan ini merujuk kepada burus kanser, iaitu burus ketam tu, burus ketam. Dan ada sebahagian penulisan tentang merujuk syaratan ini kepada burus yang berada, manzilah bulan yang berada dalam burus hamal. Jadi ada dua pandangan. Cuma dalam apa yang dihisab ataupun yang diterjemahkan oleh ahli falak yang terkenal di Malaysia, almarhum Tuan Haji Omar Khair bin Taib, diterjemahkan bahawa tahun yang disebutkan ini merujuk kepada 6 Rejab 702 Hijrah. 6 Rejab 702 Hijrah, kerana yang disebut sebagai baginda Rasulullah telah lalu 702 itu merujuk kepada tahun Hijrah. Dan ketika mana almarhum Tuan Haji Omar Khair bin Taib melakukan pengiraan, di mana pada 6 Rejab 702 Hijrah itu menunjukkan bahawa bulan berada di burus Saratan. Maka ketika itulah untuk mengukuhkan bahawa tarikh batu bersurat ini adalah merujuk kepada tahun 700 Hijrah. Baik. Dan tuan-tuan sahabat saya, Encik Nur Azam telah melakukan semakan berdasarkan simulasi. Dia maklumkan menggunakan simulasi Starry Night, dan beliau dapati bahawa bulan dan juga mustari berada di burus Saratan pada tarikh 10 hingga 11 Rejab. Maknanya tahun sama 702, bulan sama bulan Rejab, cuma tarikh yang dapat itu agak berbeza sedikit lah, 10 hingga 11. Yang mana kalau kita lihat bulan 10 hingga 11 ataupun 10 Rejab ini bersamaan dengan lebih kurang tuan-tuan dalam tarikh Masihinya adalah 1 Mac 1303. 1 Mac 1303, ya. Ini berdasarkan kepada tarikh Masihi, ya, Baik. Okey, jadi tuan-tuan, antaranya bila kita lihat di sini makna perkembangan ilmu falak dalam masyarakat Melayu ini, kalau kita dapat lihat dalam batu-batu bersurat yang mencatatkan tarikh itu juga menjadi satu petunjuk kepada kita tentang perkembangan. Mungkin kalau nak katakan penguasaan tu, wallahualam, tuan-tuan mungkin perlu pada kajian lanjut lah. Saya serahkan kepada pakar-pakar lah untuk bincangkannya.
Tapi nak mengatakan sini bahawa perkembangan ilmu falak itu sudah pernah ada dalam masyarakat Melayu seawal-awal dalam tahun 700 Hijrah itu sendiri pun dah ada dah. Dah ada dah. Baik. Dan kita tambah sikit lagi tuan-tuan. Itu dalam tamadun ataupun di tanah Melayu kita ni juga ada satu takwim yang dinamakan takwim dalam buku Mukhtasar ni tuan-tuan kita sebut sebagai takwim Piam. Takwim Piam ni tuan-tuan istilah yang disebut oleh orang Kedah takwim Piam, ataupun lagi Kedah lagi tuan-tuan bunyi takwim Pema. Dia disebut takwim Piam ataupun takwim Pema. Kalau ikutkan bahasa standardnya takwim Piyama. Baik. Bagi sahabat-sahabat tuan-tuan yang berada di Kedah, saya tak pasti sama ada tidak lagi takwim ini diterbitkan. Yang mana takwim ini diterbitkan bersama-sama dalam takwim solat bersama takwim hijrah dan juga takwim Masihi, diterbitkan sekali takwim Piyama ini. Baik. Yang mana takwim Piyama ini merujuk kepada perubahan musim dan juga pergerakan matahari, di mana fungsi utamanya ketika itu diterbitkan di negeri Kedah. Di negeri Kedah ketika itu tuan-tuan, kerana takwim Piyama ni kalau dilihat yang paling popularnya di Kedah lah dalam penulisan-penulisan itu adalah untuk menyesuaikan aktiviti penanaman padi dengan perubahan musim. Jadi nak tanam padi, nak tahu musim apa sesuai untuk mula nanam, musim apa untuk mula masuk air, nak semai benih, bila nak ketam padi dan sebagainya, itu berdasarkan kepada takwim Piyama. Dan tuan-tuan, dalam takwim Piyama ni menariknya juga pernah diulas oleh Pak Akhir, almarhum Pak Akhir tuan-tuan, dalam bukunya Takwim Hijriah Khairiyah. Dalam bukunya Takwim Hijriah Khairiyah, dan beliau menyatakan bahawa antara salah satu keunikan tuan-tuan takwim Piyama di Kedah ni, kerana mereka telah merekodkan kejadian-kejadian alam yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan yang mengikut musim-musim ini sudah pun ada dan dicatatkan sejak daripada tahun 1939 sehingga 1945. Daripada tahun 1939 hingga 1945, dan ia ada dicatat dengan lengkap. Namun kata Pak Akhir bahawa tetapi pada hari ini kena susun semula kerana ada kesan perubahan daripada tanah dan pembangunan yang ada di kawasan-kawasan itu, menyebabkan bahawa takwim Piyama ini mungkin nak kena dirombak balik lah dan disemak balik. Dan menariknya tuan-tuan, saya bacakan sedikit bagaimana catatan takwim Piyama ini. Okey. Kalau kita ikutkan, kita sekarang ni dalam bulan Mac, dalam takwim Piyama bulan Mac ni disebut sebagai dia dalam bulan 5. Kerana dalam bulan 5 ni ketika mana Buruj Aries, Okey. Kalau Buruj Aries ni dah ada bulan disebut sebagai bulan 5. Dia sebut bulan 3, dia sebut bulan 5 tuan-tuan. Bulan 5 ni pula disebut sebagai, dikira sebagai bulan 5. Okey. Antara musim ataupun catatan dalam takwim Piyama berkaitan dengan cuaca dan sebagainya, disebut bahawa pada bulan ini masa panas mengkarung, berterbangan binatang berbari, binatang bari. Pada 15 bulan ini hilang bayang-bayang rembang dalam negeri Kedah. Maknanya tuan-tuan, ketika mana matahari rembang tu, tiang tu hilang bayangnya. Dan negeri-negeri yang berhampiran dengannya pada 15 bulan. Musim membakar dan meneruh bagi peladang pada akhir bulan ini hendaklah disiap angkat belat-belat. Ini sebagai contoh tuan-tuan, bagaimana takwim Piyama ini dijadikan panduan oleh masyarakat awam untuk menyusun aktiviti harian mereka dalam pertanian ataupun dalam bidang-bidang peternakan dan sebagainya. Okey. Contoh terlebih tuan-tuan, saya sebutkan dalam bulan Asar, bulan 1. Bulan 1. Disebut musim anak ikan mudik
Untung mudik kerana bertelur, burung balai panggang katak. Panggang katak pula ni. Masa perbuat ubi ara, rebung buluh nipis mulai tumbuh air ban. Penghabisan di Kedah. Ban ni tempat orang Kedah faham lah. Ban tu tempat antara benda, tempat jalan tengah-tengah disebut ban kan. Dan ribut menyapa pantai. Wallahu a'lamu bin ghaib. Tuan-tuan. Ini catatan yang menarik tuan-tuan. Dalam buku Takwim Hijriah Khariyah yang dikarang oleh almarhum Pak Khair berkaitan ini. Baik. Dan ini tuan-tuan juga menjadi salah satu bukti lah bahawa bagaimana masyarakat Melayu satu ketika dulu dah ada ilmu falak ni di kalangan masyarakat Melayu. Cuma tuan-tuan pada hari inilah kita nak polish balik dan angkat balik ilmu falak ini supaya dan kalau tuan-tuan boleh rujuk kepada kuliah-kuliah tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Hanafiah, beliau pun telah menyusun takwim dan seringkali dalam kuliah-kuliah yang dibuat tu ada beliau menyebutkan tentang dan beliau telah terbitkan takwim dalam bulan Hijrah dan juga bulan Masihi pada setiap tahun dan apa yang berlaku pada tarikh-tarikh itu. Ada beliau telah terbitkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuklah kepada Al-Fadil Ustaz Hanafiah. Beliau ada terbitkan, beliau telah susun balik takwim dalam bentuk macam kita kata piyama ni lah, dan merujuk kepada apa yang akan berlaku pada bulan-bulan tersebut. Dan yang berlaku tu hanya berkaitan dengan pertanian, dengan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga serangga-serangga disebut dalam tu. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Habis perbincangan kita secara ringkasnya tuan-tuan dalam perkembangan yang kita sebutkan tadi, daripada tamadun ataupun tamadun Mesir Purba, masyarakat Arab, tamadun Yunani dan juga masyarakat Melayu. Ala kulli hal, kita nak sebutkan di sini bahawa dalam perkembangan ilmu falak tersebut bahawa daripada tamadun-tamadun inilah akhirnya kita dapat lihat di sini, kita dapat lihat bahawa ilmu falak itu telah berkembang daripada dulu lagi, yang kalau kita bincangkan daripada awal perbincangan kita dah sebut bahawa antara pengasas ilmu falaknya ataupun mereka yang mula-mula menguasai ilmu falak ini adalah Nabi Idris AS, dan dalam pandangan kedua yang kita kongsikan Hasib Karimuddin bin Daniel, ini anak kepada Nabi Daniel. Maknanya tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa perkembangan ilmu falak ini berpindah rendah daripada satu tamadun ke satu tamadun menguasai ilmu falak ini, sehinggalah tuan-tuan yang ada pada kita lihat pada hari ini. Sebab tu kita dapat lihat bahawa disiplin ilmu falak ni pun dia semakin berubah. Mungkin kalau tuan-tuan yang ambil astronomi ataupun falak di universiti pada hari ini tak belajar kot berkaitan dengan takwim piyama ni, nak tahu bila nak mengetam padi, bila apa nama tadi, ikan mula bertelur, kita tak belajar dah berkaitan dengan hal tu kan. Bahkan mungkin pelik pula kalau kita nak belajar ilmu falak dalam bentuk itu di sekolah atau di universiti, di kolej dan sebagainya. Tetapi ilmu falak yang kita belajar pada hari ini telah disusun kembali silibusnya, apa yang ada dalam tu, dan hari inilah tuan-tuan seperti mana buku Mukhtasar Ilmu Falak ni yang lebih kepada perbahasan dalam hubung kait dengan dalam hukum-hukum fiqah, melibatkan waktu solat, arah kiblat dan sebagainya. Dan mungkin kalau tuan-tuan pelajar-pelajar yang belajar di peringkat universiti tentang astronomi, belajar tentang hukum-hukum fizik dan sebagainya yang termasuk juga dalam ilmu falak. Jadi ini perkembangan ilmu falak, dan kita dapat lihat bahawa bagaimana pentarifan dan juga disiplin ilmu falak itu berkembang dan berubah daripada semasa ke semasa. Dan tuan-tuan, pada halaman 21 dan juga 22 tu ada saya masukkan, kita masukkan sedikit rumusan dalam bentuk jadual tentang perkembangan tamadun ataupun sumbangan yang telah pun ada dalam setiap tamadun, merujuk kepada tamadun Mesir Purba, masyarakat Arab, masyarakat Yunani dan tamadun masyarakat Melayu. Sebagai satu contoh ya tuan-tuan. Ini tidak bermakna tamadun-tamadun lain tu tak ada.
dia ada, tetapi kalau kita tak masukkan kerana dia hanya sepintas lalu saja. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa ilmu falak ni bukan saja ada pada tamadun-tamadun yang kita kata tamadun-tamadun hebat, tamadun-tamadun besar ni, tetapi juga ada dalam masyarakat-masyarakat, kita kata masyarakat orang asal, orang asli dan sebagainya. Seperti mana yang dikaji oleh saya lihat satu kajian menarik, antaranya dibuat oleh Cik Fatini, yang menarik bagaimana mengkaji tentang penggunaan ilmu falak ini di kalangan masyarakat orang asli ataupun orang asal dalam menentukan masa untuk pertanian, bila nak mengair ikan, menangkap ikan di sungai dan sebagainya. Ini antara benda yang menarik lah, dan saya rasa satu perkongsian juga daripada sahabat kita daripada Sabah yang ada WhatsApp saya berkaitan dengan bagaimana masyarakat di tempat beliau ada jadual yang sangat menarik berkaitan, yang mungkin kaitannya tu kalau sepintas lalu nampak macam tanjim, tetapi wallahu ta'ala alam tuan-tuan, mungkin kalau kita kaji secara base mendalam, mungkin kita akan dapat lihat ada di sebalik itu ada rasionalnya, ada rasionalnya. Wallahu ta'ala alam. Baik tuan-tuan, jadi untuk masa yang berbaki ini saya nak pergi kepada tajuk baru, iaitu tentang ilmu falak dan umat Islam. Ilmu falak dan umat Islam. Okey, sekejap tuan-tuan. Bagaimana ini? Allah. Okey. Yang kita nak bincangkan tajuk ni kalau sempat tuan-tuan, ilmu falak dan umat Islam. Baik. Perbincangan tuan-tuan sangat berbincang nak menunjukkan bagaimana ilmu falak ini bukan sesuatu yang asing pada masyarakat umat Islam. Dan bila kita sebut sebagai umat Islam tu, yang kita sebut umat Islam tu bukan kita sejak pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada zaman khilafah daripada Umayyah kepada Abbasiyah, berpindah kepada Andalusia, kemudian berpindah kepada di sebelah timur, di sebelah Uzbekistan, dan kemudian berpindah ke Osmaniyah. Dan itu yang kita sebutkan tarifan dalam tajuk kita ni, ilmu falak dan umat Islam. Dan sesuatu yang menarik untuk kita sebutkan, dan saya yakin bahawa kita semua setuju tentang hal ini, bahawa bila kita sebut tentang perkembangan ilmu falak, maka takkan lengkap sebenarnya kita bincangkan tentang sejarah ilmu falak itu tanpa menyebut nama-nama besar, yang mana nama-nama besar ni terdiri daripada tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Al-Farghani, Ibn Yunus, Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi. Boleh nak dipisahkan bila kita bincang tentang perkara menariknya juga. Kalau kita lihat apa yang disebutkan, ini perkara yang juga saya dah kongsikan bersama sebelum ini, disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas, bahawa falak ini sangat unik kerana antara statement yang disebutkan bahawa tidak ada masyarakat agama lain yang sebegitu banyak berinteraksi dan bergantung pada astronomi ataupun pada ilmu falak, baik untuk tujuan awam maupun keagamaan, seperti masyarakat Islam. Maknanya kalau dari sudut tujuan awam, kita menyusun takwim bagi bagi dalam urusan pentadbiran, tujuan takwim bagi kita nak bercucuk tanam, mengetahui musim dan sebagainya. Bahkan yang lebih signifikannya adalah dalam urusan keagamaan. Dalam urusan keagamaan, kita nak berpuasa, kita nak berhari raya, kita nak mengira tentang jumlah tahun, menetapkan bulan-bulan tertentu dalam ibadat dan sebagainya, sangat berkait rapat dalam dunia ataupun dalam ilmu falak.
Maka tidak heranlah disebut bahawa bidang ilmu falak ini mendapat perhatian istimewa daripada ahli sains dan negara Islam semasa era kegemilangan tamadun Islam, yang disebutkan jumlah tahun itu kira-kira 350 tahun, di mana umat Islam berada pada tahap yang tertinggi ketika itu menguasai ilmu falak, dan ilmu falak ketika itu telah diberikan suatu tahap ataupun satu kefarduan dengan fardu kifayah. Ini statement yang telah disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas dalam buku ini yang saya kongsikan lepas tu lah, iaitu berkaitan dengan ilmu astronomi Islam dan perkembangan sains. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, menariknya disebutkan dalam buku ini antara daya dorong paling besar kenapa umat Islam berusaha untuk menguasai ilmu falak itu adalah kerana daripada perintah agama. Ini perkara yang menarik tuan-tuan. Maknanya antara daya dorong yang paling besar kenapa umat Islam satu ketika dulu bersungguh-sungguh menguasai ilmu falak ini adalah kerana ia datang daripada perintah agama yang insya-Allah akan saya kongsikan nantilah. Ini statement yang disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas. Baik tuan-tuan, dalam masa yang berbaki ni saya pergi laju sikit. Baik tuan-tuan, gambar ini menunjukkan antara perkara menarik tuan-tuan bila kita bincang tentang sejarah sains. Sejarah sains. Saya bukan orang sains tuan-tuan, tapi saya hanya quote apa yang disebutkan dalam beberapa buku yang saya rujuk. Antaranya tuan-tuan, bila kita bincang tentang sejarah sains itu, seringkali disebutkan bahawa sains itu bermula daripada tamadun Greek, Rom, China, India, dan selepas itu tuan-tuan seolah-olahnya hilang dan kemudian bangkit semula pada zaman Renaissance di Eropah, dan kemudian apa yang ada pada dunia Eropah pada hari ini. Dan ini tuan-tuan sepatutnya yang ada pada kosong selepas daripada tamadun Greek, Rom, Yunani, tamadun Cina, India ini, di sinilah peranan umat Islam dalam era sekitar tahun 600 hingga 1300 Masihi. Maknanya tamadun Islam ketika inilah menguasai ilmu sains ataupun khususnya kita bincangkan tentang ilmu falak, dan ketika itu masyarakat Eropah berada pada Dark Age, iaitu pada masa disebut zaman kegelapan ketika itu. Dan hal ini sesuatu yang sangat menarik kerana ini membuktikan bahawa tamadun Islam pernah menguasai ilmu falak satu ketika dulu, dan sesuatu yang tak dapat dinafikan bahawa ilmu sains ataupun ilmu falak yang ada pada hari ini adalah ilmu yang kata apa, telah pun disebutkan. Ada satu statement yang saya tak ingat siapa yang buat, disebut bahawa masyarakat Eropah pada hari ini sebenarnya berdiri di atas bahu gergasi, yang gergasi itu merujuk kepada tamadun Islam. Maknanya tamadun dunia pada hari ini yang melibatkan tamadun keilmuan khususnya dalam bidang ilmu falak berhutang budi kepada tamadun Islam, kerana tamadun Islam lah yang menyambung legasi daripada tamadun-tamadun dulu, dan kemudian daripada tamadun Islam lah akhirnya wujud ilmu falak pada hari ini. Dan tuan-tuan, ada saya kongsikan gambar di sebelah tu, itu gambar Dr. Fuad Sezgin. Dr. Fuad Sezgin yang kalau tuan-tuan ingat, beliau pernah datang ke Malaysia satu ketika dulu, dan beliau telah buat satu pameran berkaitan dengan peralatan Allahu Akbar. Peralatan ke mana beliau menjadi pensyarah di Universiti Frankfurt, Jerman. Beliau ni seorang Turki, bermasa Turki, tetapi beliau mengajar di Universiti Frankfurt, Jerman, dan beliau telah menjalankan kajian tuan-tuan dalam tempoh yang sangat lama, dan beliau telah mengeluarkan kajian dalam lingkungan tuan-tuan, disebutkan bahawa beliau telah menjalankan kajian terhadap 1.5 juta manuskrip Arab dan telah menghasilkan 20 jilid buku
tentang kajian berkaitan dengan peralatan-peralatan falak, dan beliau mengeluarkan ataupun mereka balik peralatan-peralatan falak yang ada dalam kitab-kitab tersebut, dan beliau hasilkan bukan sahaja dari sudut duplicate macam kita kata barang mainan, tetapi memang boleh digunakan. Contohnya macam alat-alat yang ada dalam gambar ni lah, seperti astrolabe, seperti globe, dan beberapa peralatan-peralatan falak lain lah, kalau tuan dapat lihat di sini, dan tuan-tuan pernah melawat dia punya pameran satu ketika dulu. Baik, kan? Okay, saya pergi laju sikit. Dan kehebatan umat Islam satu ketika dulu sebenarnya sudah pun terserlah ataupun terakam ketika mana kita melihat kepada nama-nama kawah-kawah di bulan tersebut. Kerana kawah-kawah di bulan tersebut juga menggunakan nama-nama tokoh-tokoh ilmuwan dalam bidang astronomi. Antaranya seperti mana yang saya catat ni, Al-Jabir, As-Sufi, Thabit, Az-Zarqali dan sebagainya. Cuma nama-nama ini kalau kita rujuk, mungkin anak-anak kita melihat nama-nama ni, kalau lihat dalam peta bulan yang dikeluarkan oleh dalam bidang astronomi, nama-nama ni tak disebut As-Sufi, maka dia disebut Az-Zufi. Contoh macam Zarqali disebut Arzakal, Jabir itu tak sebut Jabir tapi disebut Geber. Jadi kadang-kadang nama-nama ni diorang putihkan, maka anak-anak kita tu mungkin dapat lihat bahawa itu sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Baik, tuan. Kita dah melangkaui masa yang ditetapkan, dah terlebih 1 minit, tuan-tuan. Okey, jadi insya-Allah saya berhenti pada tajuk ilmu falak dan umat Islam ni. InsyaAllah nanti tuan-tuan kita akan masuk dalam era permulaan. Bagaimana pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dan Muhammad SAW telah meletakkan batu asas untuk perkembangan ilmu falak satu ketika dulu. Dan insyaAllah kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang tentang bagaimana tamadun Islam berkembang bersama-sama dengan ilmu falak. Dan tajuk ini tuan-tuan antara tajuk yang orang kata apa sangat menarik lah untuk kita bincang, melihat kepada tamadun Islam satu ketika dulu sebagai tamadun yang menguasai ilmu falak, yang mana inilah antara perkara-perkara yang sebenarnya perlu kita kongsikan bersama dalam masyarakat, terutama di masjid dan surau sebagainya, insyaAllah. Baik, tuan. Jadi sebelum mengakhiri kuliah kita pada malam ni, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan ashabul fadilah, para asatidzah, tuan-tuan guru yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, yang share, yang kongsikan, yang komen dan sebagainya. Terima kasih banyak, tuan-tuan. Sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti Perak, sahabat-sahabat yang mungkin tuan-tuan mengikuti program kita pada malam ni, ala kulli hal, terima kasih semua. Dan insyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dalam siri kuliah yang akan datang, siri yang ke-7, dan kita masuk dalam bulan Syakban. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan usaha kita untuk kita terus berada dalam kesihatan, dalam keimanan, untuk kita berada pada dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Aku liqali hadha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah moga-moga kita bertemu lagi. Wallahu ta'ala alam.